Assalamualaikum semua. Okay, so pagi ni saya baru habis jogging. So saya teringat ada 5 perkara yang kita jangan lakukan sekiranya kita menjadi guru tuition. Tapi sebelum kita mulakan topik kita hari ini, saya just nak ingatkan kepada anda. Okay, ada lori, ada kereta, sekejap ya. Takut tak dengar. Okay, alright. So sebelum kita mulakan, saya just nak ingatkan kepada anda, sekiranya anda ialah pengusaha pusat tuition, pusat pendidikan, tadika dan sedang mencari-cari macam mana nak selesaikan sistem di dalam sekolah ataupun learning center yang anda sedang miliki, apa kata anda pergi ke laman web saya www.teachersherry.com dan dapatkan SOP kerja untuk pusat tuition dan juga tadika. Okay, anda boleh juga tengok borang-borang tu. Kalau ada borang yang berkaitan, bolehlah anda cuba dan gunakan di dalam sistem ataupun anda punya learning center. Goyang-goyang sikit sebab kita balik jogging, kita tak ada plan nak buat video, tapi tiba-tiba ada mikrofon. Okey lah, on saja. Okey, alright. Okay, so ini adalah 5 perkara yang anda jangan lakukan sekiranya anda ialah guru tuition. Okey, so nombor 1, jangan tanya anak murid kita soalan peribadi. Okey, soalan peribadi ni maksudnya janganlah tanya mak ayah kerja apa. Boleh tanya tapi soalan tu agak private. Okey, jangan tanya umur family dia, umur parents, and then lokasi tempat kerja bapa. Kadang-kadang cikgu perempuan pergi tanya soalan macam tu kan. So tak sedap sikit lah. Sama juga dengan cikgu lelaki. Jangan sibuk tanya pasal kakak dia. Okay, kakak anak murid kita ke ataupun apa. Lagi satu saya nak tambah. Okay, kalau cikgu-cikgu yang mengajar tuition ni, jaga ikhtilat lah. Jaga ikhtilat maksudnya jaga hubungan anda dengan anak murid. Jangan cross the border. Jangan go overboard. Jangan buat murid tak selesa. So selain anda ada risiko untuk kehilangan murid, anda juga akan berisiko kehilangan reputasi anda sendiri. Okay, itu nombor 1. Okay, jangan tanya soalan peribadi yang tak patut lah, yang sangat personal. Okay, yang general tak apa. Okay, alright, tu nombor 1. Nombor 2, jangan anggap semua murid sama. Okay, sebab bila kita buat pusat tuition ataupun kita jadi cikgu tuition, murid yang datang kepada kita adalah murid yang ada masalah khas. Kalau dia sama je dengan murid yang lain, maknanya dia better duduk kat sekolah. Okay, so murid yang ada datang tuition ni selalunya ada masalah khas. Masalah dia lain daripada lain yang tak dapat diselesaikan dalam sekolah, dan kadang-kadang dia perlu guru tuition untuk rectify masalah dia. That's why dia datang tuition. That's why dia cari guru tuition. So jangan anggap semua murid sama. Walaupun masalah dia lebih kurang sama, tapi kita kena faham perbezaan kapasiti murid dan kemampuan dia menjawab soalan tu kadang-kadang berbeza, walaupun masalah ke soalan yang ditanya sama dengan murid dalam kelas. Okay, dan kadang-kadang speed pick up dia, pick up murid ni kadang-kadang berbeza. Okay, alright. So nombor 2 tu tadi nombor 2. So sekarang nombor 3, jangan condemn murid ataupun sewaktu mereka sedang menjawab soalan ke apa ke kan, kita nampak dia lambat sikit daripada orang lain. Boleh push dia sikit, macam dapat tak? Okey tak? Laju sikit, macam tu tak apa. Tapi janganlah macam awak ni lembab lah. Okey, nampak tak? 2 ayat yang membawa maksud yang sama tetapi approachnya berbeza. So jangan condemn murid kita. So kita nak suruh dia cepat, kita speed up dia dengan perkataan-perkataan yang macam okey kelas, tunggu awak ni, macam tu. Boleh, tapi jangan macam kenapa lembab sangat ni? Kenapa tak faham-faham lagi? Soalan ayat-ayat tu tak baik untuk anak murid kita ya. Siapa saja, sama ada you guru tuition ataupun you bukan guru tuition, perkataan-perkataan condemning ni tidak baik. Okey? So tu nombor 3. Nombor 4 ialah
Jangan lupa tanya dulu. Kita jadi cikgu tuition, tanya dulu apa masalah dia di sekolah yang membuat dia perlu ada cikgu tuition. So kita rectifykan dulu semua masalah murid ni yang berkaitan dengan urusan dia di sekolah. So dekat situ dia rasa cikgu dia efektif. Maksud saya cikgu tuition dia efektif. Okay. So bila dia kita dah bantu dia rectify masalah dia yang dia bawa dari sekolah ke kita sebagai guru tuition, sebenarnya dia akan rasa guru tuition tu dah efektif kepada dia dan dia boleh cepat-cepat pick up semua pelajaran dia di sekolah. So bila kita jadi cikgu tuition, pastikan kita tanya dulu. Setiap kali kelas kita nak mula, kita tanya dia, okay, apa problem dekat sekolah minggu ni? Alright, apa yang kita nak kena settlekan dari sekolah dulu? And then the best thing also, kita boleh offer bonus service kita dengan cara tanya, okay, mana homework sekolah yang kita awak tak boleh buat, yang awak tak faham, kita settlekan sama-sama. Okay, itu cantik tu bila kita tanya soalan macam tu. Murid rasa best, murid rasa tiba-tiba dia rasa pandai. Sebab apa? Masalah yang dekat sekolah tu dapat diselesaikan. Jadi kan dia lebih bermotivasi untuk pergi sekolah. Impact guru tuition. Simple saja kan? Alright, so yang terakhir yang saya nak cakap, okay, hari ini 5 jangan. Jangan yang kelima itu ialah jangan lupa recap. Recap maksudnya repeat balik. Okay, dalam 2 jam kita belajar di tuition dengan anak murid kita ni, kita tanya dia, hari ni awak belajar apa? Apa yang awak faham? Apa yang awak ni? Hari ni kita selesaikan apa? Kita duduk bincang sama-sama. Okay, so dalam masa yang sama, waktu kita recap tu, kita juga boleh macam identify murid ni dah settlekan ke belum masalah yang dia bawa pada minggu ni kepada kita. Dan kita juga sebagai cikgu tuition, kita dah settlekan tak masalah murid ni? So kalau belum, apa kita nak buat next week? Okay, kalau dah sudah, apa pula kita nak buat next week? So apa yang kita nak buat next week juga boleh dibincangkan waktu kita recap pelajaran minggu yang anak murid kita datang tuition. Okay, dapat tak sesuatu hari ni? Alright, tu tengok. Itulah soalan recap. Dapat sesuatu hari ini? Okay, itu soalan recap. Kalau kita teaching, kita mengajar di sekolah, kita ada satu session macam tu dalam 5 minit, 10 minit just to find out whether anak murid kita faham ke tidak. Tapi di sekolah, bila mengajar dalam a big group of students, kadang-kadang kita faham, kita tahu anak murid kita tak dapat. Tapi nothing much kita boleh buat kecuali anak murid tu ambil effort, datang kepada cikgu personally and tanya soalan. Okay, so dah perlu bercakap. Alright. Okay, so saya nak repeat balik 5 jangan topik kita hari ni. Ni recap lah ni. Okay, contoh recap. So kita nak repeat balik 5 jangan, 5 perkara yang jangan kita buat semasa kita menjadi guru tuition. Okay, right. Nombor 1 tadi, jangan tanya soalan peribadi. Okay, jangan tanya nombor telefon kakak dia berapa. Okay, cikgu. Alright. Nombor 2, jangan anggap semua student sama. Okay, dia orang mungkin datang dengan soalan yang sama, dia tak tahu soalan ni, topik tu, topik ni. Tapi jangan anggap dia orang sama sebab kadang-kadang kapasiti dia orang yang membezakan mereka dengan yang lain. Okay, walaupun dia orang datang dengan soalan yang sama. Alright, so nombor 3, jangan condemn. Okay, kita tengok murid kita slow, jangan condemn. Kita tengok murid kita lemah, jangan condemn. Kita bagi encouragement. Kadang-kadang ayat yang sikit kita ubah sikit memberi impact yang lebih baik daripada ayat-ayat yang kadang-kadang just tak terkeluar je daripada mulut kita. Anything that cross our mind, kita just nak cakap kan. So give a thought before you speak and then jangan condemn lah anak murid kita ya. So nombor 4, jangan lupa tanya dulu masalah anak murid kita apa for the week untuk kita selesaikan dalam kelas tuition kita. Dan nombor 5 dan yang terakhir yang kita nak recap hari ini ialah jangan lupa recap. Alright, jangan lupa recap. Alright, anda dapat sesuatu, jangan lupa dapatkan borang-borang SOP pusat tuition, borang-borang berkaitan dengan learning centers di www.teachersherry.com. Sekian saja untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih kerana mendengar, dan kalau rasa info ni bermanfaat, jangan lupa sharekan video ni supaya ramai lagi cikgu dapat belajar sesama sendiri. Okey, terima kasih cikgu-cikgu. Assalamualaikum.